Okay, Hakim dah sedia. Ya, boleh. Boleh lagi seminit. Boleh start. Okay, alright. Berapa hari Prof kita dapat PM dapat keputusan Datuk Seri Anwar Lama jadi juga. berapa hari Kat seminggu lebih. Seminggu lebih Alah, pilihan raya dia hari Sabtu. Nanti kita dapat hari Jumaat. Dekat Okey, seminggu. Jumaat. Okey. Seminggu. Ini 6 hari lebih kurang macam tu. Itulah. Ya, Hakim, boleh start. Okey, baik. Kita start Prof. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka usrah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bersama-sama berjumpa pada malam ini. Dan alhamdulillah seperti biasa pada setiap hari Ahad malam Isnin kita akan adakan usrah ilmuwan daripada kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM. Baik, jadi alhamdulillah malam ini kita sudah capai siri yang ke-102, usrah ilmuwan yang ke-102, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membawakan tajuk yang mana tajuk ini masih lagi berputar di arena politik, temanya politik lagi, tapi kita akan bicarakan masih lagi dari sudut sains. Insya-Allah tajuk pada malam ini ialah sains amanah bagai pungguk rindukan bulan. Jadi kita pun setelah hampir seminggu sampai seminggu kita menantikan keputusan siapakah Perdana Menteri kita. Alhamdulillah kita dapat juga keputusannya dan satu kemenangan buat kita juga. Alhamdulillah akhirnya alumni mantan jemaah kita juga daripada PKPM, daripada ABIM, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Perdana Menteri kita yang ke-10. Dan tapi kita masih lagi menantikan siapakah barisan-barisan menteri-menteri yang akan bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menerajui pentadbiran negara kita. Jadi insya-Allah pada malam ini kita nak berbicara berkenaan dengan amanah. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, pembentang kita pada malam ini tidak asing lagi iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Azizi Ibrahim, iaitu pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan Nadwah Ilmuwan ABIM. Jadi insya-Allah saya persilakan Datuk Profesor untuk bentangkan tajuk kita pada malam ini. Terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada malam ini, dan pada malam ini kita akan bercakap mengenai amanah, iaitu satu topik yang amat penting terutama pada masa kini, kerana kita baru saja mendapat keputusan siapakah yang akan memerintah, dan isu yang kedua yang selain daripada siapa ialah dari segi amanah itu sendiri, iaitu amanah yang diberikan. Sengaja saya pilih bagai pungguk rindukan bulan ini. Ini adalah satu peribahasa Melayu mengenai perkara ini. Tapi sebelum itu elok kita berucapkan tahniahlah kepada Yang Amat Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim yang telah dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan kita yakin insya-Allah beliau akan
mengambil amanah ini sebagai satu yang penting dan juga memastikan amanah ini terutama kepada rakyat akan dijaga dengan baik. Jadi amanah ataupun tanggungjawab, we are talking about trust, trust. Jadi bila kita mendapat sesuatu tanggungjawab tersebut, maka kita akan kait tanggungjawab itu dengan trust. Dan pungguk rindukan bulan ini dah peribahasa iaitu seperti seakan-akan menanti sesuatu yang tak mungkin diperolehi. Karena kita lihat selama ini amanah yang diberikan selalunya dibiarkan ke tepi. Dan kita sebagai rakyat di Malaysia ini selalu melihat bahawa amanah yang diberikan kepada ahli-ahli politik ini memang mereka letakkan ke tepi dan lebih mementingkan kepada keluarga dan family sahaja dan tidak kepada amanah yang sepatutnya. Jadi sifat setia pungguk ini iaitu aul ini sepatutnya kita mengambil iktibar daripadanya kerana dia menunjukkan bahawa dia willing untuk tunggu walaupun sebenarnya perkara itu agak susah untuk berlaku Jadi perasaan setia itu perlu ada di dalam terutama pemerintah. Dan biarlah kita biarkan pungguk itu terus rindukan bulan. Jadi kita hamba yang sentiasa rindukan keredaan daripada Allah. Jadi kita ni manusia ni Allah ciptakan supaya dan dianugerahkan dengan dua perkara yang berlawanan, iaitu akal dan juga nafsu. So bagaimana kita kawal kedua-duanya ini akan menentukan ke mana kita akan pergi. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita bila kita dilahirkan, kita tak tahu apa-apa pun. Dan Allah berikan kita pendengaran. Kerana itulah kita dapati bahawa mengikut para mufassir, kita diminta untuk azan di sebelah kanan dan iqamah di sebelah kiri. Kerana dalam ayat ini disebutkan bahawa bermula dengan pendengaran, kemudian baru penglihatan, dan akhir sekali ialah hati itu sendiri, kesan pada hati. Jadi penglihatan itu pun kita boleh lihat dari segi kanak-kanak bayi yang baru dilahir itu. Kalau kita letakkan tangan kita di depan mata je, dia tak nampak apa-apa. Dia diam saja. Hati dia pun kita nampak dia tak ada bezakan. Siapa pun ambil dia akan menangis, dia menangis juga. Tetapi akan tiba satu masa pada umur yang tertentu, kalau mak dia ambil dia akan tahu. Jadi mana hati dia tu masa itu telah mula ada. Jadi Allah menyusun ayat ini, very interestingly, bermula daripada pendengaran, kemudian penglihatan dan kemudian hati. Jadi kita sebagai ahli sains, dia kena faham ini. Dia bermula pendengar. Dia dengar dulu, kemudian dia baru boleh melihat dan kemudian barulah sampai ke hati dia untuk membuat pilihan. Dan pilihan yang terbaik ialah kita hendaklah bersyukur kehadap nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi Allah tak penting kan mana rupa handsome ke tak handsome ke, kaya tak kaya ke, tetapi apa yang Allah lihat ialah apa niat kita dan apa yang kita lakukan. Jadi itulah dia perkara-perkara yang perlu kita jaga. Dan ini reminder, ini perlu kita ingatkan setiap hari kerana ini adalah perkara yang sentiasa bagi kita manusia akan dijaga dan direkod nanti dan dalam talk saya minggu depan insya-Allah saya akan perkatakan mengenai Lauh Mahfuz bagaimana dengan mengkaji kuantum graviton kita terjumpa bahawa dalam pengkajian kita mengenai graviton ni kita akan terjumpa dengan Lauh Mahfuz.
So bagaimanakah sains boleh berjumpa ya dengan satu yang Allah telah cipta? Yang ini nanti kita tunggu minggu depan. Tapi minggu ini yang pentingnya ialah kita kena apa orang kata amanah ya, amanah. Apakah dia amanah yang perlu kita ketahui? Kalaulah kita menggunakan akal kita dengan baik, maka kita akan mencapai kejayaan. Tetapi kalau kita membiarkan nafsu kita yang mengawal diri kita, maka kita akan jatuhlah ke bumi. Ya? Dan ia akan jatuh sehinggalah ke akhirat nanti. So kita perlulah berhati-hati ya dalam hidup ini. Dan dalam hal ini kita kena ingat ya bahawa kalaulah kita buat kesilapan ya, dosa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Fatir ini ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Alhamdulillah. Jadi ini diberitahu ya, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Walaupun mubalik Kristian datang akan tanggung dosa, tak ada siapa boleh menanggung dosa ni. Dan itu penting juga. Kita juga kena menyuci diri kita ya, kerana menyuci diri itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi ini dua perkara. Pertama, janganlah kita ingat bahawa orang lain boleh tanggung dosa kita. Tak ada, kita akan tanggung sendiri. Dan kita hendaklah cuba ya membersihkan diri ya. Kerana membersihkan diri itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Okey. Jadi Allah telah berfirman ya dalam surah Al-Ahzab ya, ayat 72 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali wa abaina an yahmilnaha wa ashfa'na minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Ya, langit yang tinggi, bumi yang kuat, gunung-gunung yang kuat juga. Semua ini tak nak memikul amanah itu. Tetapi ya, manusia memikulkannya. Jadi manusia ini seorang yang zalim dan sangat bodoh. Ya, jadi dalam bahasa sehari-hari, amanah ni biasa diartikan sebagai sikap bertanggungjawab. Jika seorang bertanggungjawab terhadap tugas-tugasnya, ia dipandang sebagai orang amanah. Demikian juga sebaliknya, jika ia mengkhianati amanatnya, ia dipandang sebagai orang yang tak bisa dipercayai. Jadi dari segi definitifnya, amanah merupakan kata dari bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Malaysia. Asal kata amanahlah Al-Quran bermakna menepati janji dan dipertanggungjawabkan. Sementara itu dalam kamus, amanah adalah sifat seorang yang biasa dipercayai atau sesuatu yang dipercayai kepada orang lain. Jadi amanah juga adalah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Amanah ya. Seorang harus memiliki sifat amanah. Terlebih lagi jika ia seorang pemimpin ya. Pemimpin yang baik harus mendapat kepercayaan dari setiap pengikutnya. Jika tidak, sejatinya ia bukan pemimpin yang baik. Dari segi sini kita jangan sampai memilih pemimpin yang tidak baik. Kerana ujungnya adalah kerosakan. Ya. Kalaulah pemimpin kita pilih tak baik, maka kerosakanlah akan menjadi puncanya. Kesimpulan ini berlaku semuanya. Mulai dari memilih sama ada pemimpin keluarga, iaitu apabila kita ingin berkahwin, organisasi masyarakat, pemerintah, umat, bisnes, bangsa, lembaga pendidikan, dan juga di tempat-tempat pendidikan lain. Ya. Janganlah kita pilih pemimpin yang salah. Kerana amanah adalah simbol sebagaimana seorang Muslim terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Ketika ia mendapat amanah, apa untuk? Bila saja ia harus menyampaikan amanah itu sebaik-baiknya. Kerana bila dia menyampaikan itu lebih dekat ya, dengan takwa. Jadi berapa tingkat ataupun kategori amanah yang perlu kita faham ya, sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini ada berapa tingkat amanah. Pertama ialah amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini disebut dalam surah Al-Anfal ayat 27. Amanah kepada kepimpinan
Amanah dalam memberikan keadilan dan hak, yang ini disebut dalam surah An-Nisa ayat 28. Amanah dalam mesyuarat, amanah dalam perniagaan, ini disebut dengan panjangnya dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Dan amanah dalam masyarakat, iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Jadi ada 6 amanah bagi setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini perlu memenuhi amanah ini. Amanah kita kepada Allah dan Rasul, amanah dalam kepimpinan, amanah dalam memberi keadilan dan hak, amanah dalam mesyuarah, amanah dalam perniagaan, dan amanah dalam masyarakat. Okay. Jadi kita tengok dulu amanah kepada Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kamu khianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ini surah Al-Anfal ayat 7. Jadi kalau kita tengok dalam tafsir, katakan pimpinan Ar-Rahman menjelaskan lagi maksud ayat ini bahawa khianat amanah Allah dan Rasul itu ialah dengan meninggalkan suruhannya dan melanggar larangannya. Yang mengkhianati amanah pula ialah amanah orang, sama ada yang berupa harta benda, rahsia ataupun apa juga. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan amanah. Amanah dalam kepimpinan. Termasuklah atas nama kita sebagai pemimpin, sama ada kita suami, kita isteri, kita sebagai pembantu. Itu adalah amanah yang berahan. Ya, akan dipersoalkan ketika di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab ke atas pimpinannya. Seorang amir, pemerintah, pemimpin atau ketua akan diminta bertanggungjawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang lelaki, suami adalah pemimpin, akan ditanya terhadap keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita, isteri adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya, akan dipertanggungjawab ya, terhadap tugasnya. Bahkan seorang hamba juga adalah pemimpin yang dipertanggungjawabkan terhadap barang milik tuannya, juga akan ditanya dari hak kepimpinannya. Dan kamu semua adalah pemimpin, dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap hal yang dipimpin. Jadi penting ya amanah dalam kepimpinan. Ini disebut dalam surah Sahih Bukhari dan Muslim. Dan jika seorang rasul itu menjadi pemimpin, ya, baginda selalu mendapat petunjuk secara langsung daripada Allah SWT melalui penurunan wahyu. Adapun jika seorang manusia biasa, ya, sebagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia menjadi pemimpin, tidak cukup dengan ilmu dan kebijaksanaan akalnya saja, tapi mestilah didampingi oleh penasihat dari kalangan menteri dan pegawai yang berakhlak mulia. Orang yang keliling dia pun kena orang yang berakhlak mulia. Secara zahirnya bijak dan batinnya benar dan ikhlas. Ya? Orang yang keliling pun kena benar dan ikhlas. Kalau tidak, dia akan tertipu oleh penasihat-penasihatnya. Benar percakapan dan hatinya ikhlas pada niatnya kerana Allah SWT dan bertakwa takut kepadanya. Seorang raja atau pemimpin akan menempah kejahatan. Ya, raja atau pemimpin, macam Datuk Seri nanti kita haraplah orang yang didampinginya yang pembohong, yang mengampu, tidak ikhlas, tidak bertakwa kepada Allah SWT. Mereka menghormati pemimpin itu hanya kerana takut kepada makhluk, bukan takut kepada Allah SWT. Hanya mengejar dunia yang merosakkan. Dalam hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, bahawa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang raja atau pemimpin itu, nescaya dijadi baginya pembantu, menteri atau penasihat yang benar dan ikhlas. Jika pemimpin itu lupa atau leka, nescaya diberikan peringatan. Jika pemimpin itu mengingati, nescaya akan diberi pertolongan kepadanya. Sebaliknya, jika Allah menghendaki daripada keburukan kepada pemimpin itu, nescaya dijadikan baginya pembantu yang jahat. Jika pemimpin itu lupa dan lalai, nescaya tidak diberi peringatan. Dan jika dia mengingati, nescaya tidak akan diberikan pertolongan kepadanya. Kita doakanlah supaya Datuk Seri Anwar akan mempunyai orang yang duduk di sekelilingnya yang membantunya dengan ikhlas kepada Allah SWT.
Kedudukan seorang pemimpin menjadi rebutan pada akhir zaman ini kerana merupakan peluang untuk mendapat kejayaan dan kesenangan di dunia semata-mata. Akan tetapi melupakan tanggungjawab yang akan dibawa di hari akhirat dan segalanya akan dihisap kelak. Apabila seorang pemimpin itu leka atau lemah imannya, maka seringkali jawatan paling tinggi itu dijadikan tempat bagi mengejar kejayaan hingga tidak ada lagi kepuasan. Hal ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan jika seorang anak Adam itu diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki dua lembah yang lain lagi. Dan tidak akan dapat memuaskannya melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah ditimbus setelah mati. Namun Allah memberi taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya. Jadi inilah ketamakan. Dan dapati salah satu daripada punca yang menyebabkan amanah tidak dilaksanakan ialah ketamakan. Itu juga pemimpin yang dikelilingi oleh para pengampu yang menipu dan melalaikan bersamanya. Mereka itu dianggap sebagai kawan yang setia, tapi sebenarnya makhluk perosak yang mengipas supaya terus lalai dan leka. Namun begitu fadilat yang sangat besar kepada siapa yang dapat menunaikan amanah kepimpinan mengikut perintah Allah sehingga mendapat kedudukan pertama untuk berada di bawah naungan Allah di padang mahsyar yang menakutkan kelak. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah dalam Bukhari dan Muslim. 7 jenis manusia yang akan dinaungi Allah pada hari yang tiada tempat bernaung melainkan naungannya. Yang pertama ialah imam atau pemimpin atau raja yang adil. Jadi kita doakanlah Datuk Seri Anwar akan menjadi raja yang adil. Amanah dalam beri keadilan dan hak. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil'adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruhmu mencapai keamanan kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetap hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha dengar lagi, Maha melihat. Jadi kita perlu adil. Dan kita memberi hak pada tempatnya. Dalam kitab tafsir, Pimpinan Ar-Rahman menjelaskan kerana amanah berkenaan bahawa amanah itu adalah sesuatu yang wajib dipelihara sebaik-baiknya. Diserahkan kepada tuannya. Dan orang yang tidak menjaga amanah, tidak menyampaikannya menjadi orang yang khianat. Okey. Jenis-jenis amanah dalam pekerjaan. Apabila kita mendapat pekerjaan, ada amanah. Tahu bidang tugas. Jadi ini penting kerana bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja kalau kita tak tahu bidang tugas kita, iaitu SOP je ataupun reference dia mengenai tugas tersebut. Dan rasa bertanggungjawab, kita kena bertanggungjawab di atas apa tugas yang kita diamanahkan. Kita hendaklah bersungguh-sungguh dan membuat yang terbaik. Jadi seorang itu mestilah bekerja dengan cemerlang dan melakukan apa yang dia boleh buat cara yang terbaik. Dan komit dan tidak berdalih. Janganlah kita mencari jalan untuk tidak melaksanakan tanggungjawab yang kita buat itu. Dan jauhkan sifat khianat kerana ini akan merosakkan nanti tempat yang kita bekerja tersebut. Penting amanah dalam pekerjaan, tahu bidang tugas, rasa bertanggungjawab, bersungguh dan terbaik, komit dan tidak berdalih dan jauh daripada sifat khianat. Okey. Amanah dalam mesyuarat okey. Yakni perkara yang dibincang dan diputus dalam salah satu mesyuarat juga merupakan amanah yang mesti dijaga. Yang ini tidak wajar diberikan atau disebar kepada orang yang tidak berhak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang bermaksud. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majlis-majlis mesyuarat atau pertemuan hendaklah dijaga dan dipelihara sebagai amanah. Jadi decision yang dibuat dalam mesyuarat kalau tak dibenarkan untuk dibuka, diceritakan kepada orang luar, maka itu adalah juga satu amanah. Mengikut hadis ini yang diriwayatkan oleh
Abu Daud. Okey. Amanah dalam perniagaan. Ini disebut dengan panjang lebar dalam surah Al-Baqarah. Dan saya just potong saja, ambil last part saja. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, hutangnya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Kerana barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor, iaitu berdosa. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi termasuklah para peniaga, sama ada peniaga besar, kecil, atau peniaga penjaja dan sebagainya. Jika mereka menjaga dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya dalam urusan perniagaan, jujur dan tidak menipu dalam timbangan dan seumpamanya. Ingatlah, sesungguhnya tinggi darjat mereka kerana di hari akhirat nanti mereka merupakan golongan VIP yang akan duduk sebaris dengan para Nabi, Siddiqin dan para syuhada. Sebagaimana disebut Rasulullah SAW dalam hadis At-Tirmizi dan Ibn Majah. Pedagang yang jujur amanah bersama para Nabi, Siddiqin dan para syuhada kelak di hari kiamat. Jadi penting peniaga ni kalau mereka beramanah, maka mereka akan duduk bersama dengan para Nabi dan Siddiqin dan para syuhada nanti di hari kiamat. Okay. Jadi juga kepada peniaga yang sentiasa menjaga amanah dalam memastikan makanan, minum, barang gunaan yang benar-benar halal, bersih dan berkhasiat. Beruntung mereka selain mereka keberkatan dalam perniagaan, mendapat pula redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala serta keuntungan berupa wang ringgit dan sebagainya. Jadi ini untuk peniaga-peniaga. Amanah dalam masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang melihara amanah-amanat dan janjinya dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Jadi dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman menjelaskan marfum ayat ini, orang yang beriman yang berjaya ialah mereka yang apabila diberi tanggungjawab atau amanah, mereka tidak mengkhianatinya. Bahkan mereka akan menjaganya serta menyerahkan kepada Tuhannya apabila mereka berjanji. Mereka tidak mencabuli dia. Bahkan mereka akan menepatinya kerana perbuatan khianat dan mencabuli janji itu ialah sifat orang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Amanah dalam perjanjian. Ini disebut dalam surah Al-Tawbah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladhina 'ahadtum 'indal masjidil haram. Fama istaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik, kecuali dengan orang yang kamu telah mengada perjanjian mereka di dekat Masjidil Haram, dekat Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Semoga Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ini perjanjian dengan orang musyrik. So kalaulah mereka jujur dengan kita, maka kita hendaklah juga jujur kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 7. Jadi kita di Malaysia ni, kita ada perlembagaan Malaysia di mana setiap yang dilahirkan selepas kemerdekaan itu adalah warga negara Malaysia. Jadi ada satu perjanjian di antara kita dan bukan Islam, dan bukan beragama Islam, sama ada Melayu, Cina dan agama-agama lain. Jadi perjanjian ini telah ditetapkan dalam perlembagaan Malaysia, dalam perlembagaan Malaysia. Maka hendaklah kita menjaga sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Quran tadi. Okey. Jadi tak kiralah sama ada dia Cina ke India ke Kadazan ke apa ke yang bukan Islam ke, maka perjanjiannya mereka adalah warga negara Malaysia. Okey. Dan kita perlu ingat juga Rasulullah itu bukannya diturunkan hanya untuk orang Islam, kerana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, maknanya Rasulullah itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Ya, untuk semua orang. Untuk orang bukan Islam pun juga Allah telah apa orang kata turunkan Nabi Muhammad itu, ya, boleh didapat rahmat daripadanya. Dan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku sakat agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia dari kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ini dia. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. So kita janganlah kita menganggap bahawa orang Cina, orang India itu musuh kita, ya. Allah suruh kita berkenal-kenalan dengan mereka. Dan selagi mereka berjanji dengan kita untuk duduk dalam negara kita dengan aman dan bersama-sama dengan kita, maka kita kena jaga janji tersebut. So inilah dia masyarakat majmuk Malaysia, ya. Kita campur, kita campur-campur bangsa dan agama. Fir'aun, ya. Kita dapati Fir'aun ni, ya. Allah telah memberikan banyak contoh dalam Al-Quran tentang hukuman bagi orang-orang yang zalim. Ya, sebagaimana cara Allah menghancurkan mereka atas kezaliman yang mereka buat. Dalam sejarah diceritakan Fir'aun ini, dia memang membangunkan rakyat apa semua. Tetapi dia menzalimi penduduk Mesir, terutama Bani Israel. Ya, itu pengikut Nabi Musa. Jadi adakah kita juga akan menzalimi orang Cina? Kita akan menzalimi orang India? Maka kita ni termasuk macam Fir'aun jugalah. Ya? Kerana Fir'aun ni tak segan untuk membunuh anak lelaki yang baru dilahirkan. Kerana adanya ramalan bahawa dia akan terbunuh di tangan seorang Bani Israel. Jadi inilah Fir'aun. Diminta disuruh oleh Allah untuk ajak, ya, bertaubat, tetapi dia tak nak bertaubat, ya, kerana dia menzalimi Bani Israel. Jangan kita doa kepada Tuhan bahawa kita janganlah termasuk orang-orang yang menzalimi orang Cina dan orang India, ya, kerana mereka ini kalau nak ikutkan taklah seteruk Fir'aun. Okay. Jangan sia-siakan amanah, ya, kerana saat kehancuran itu memang akan tiba apabila amanah disesiakan, ya, sebab sabda Rasulullah SAW, apabila amanah disesiakan maka tunggulah saat kehancuran. Seorang sahabat bertanya, bagaimanakah menyia-nyiakannya, ya Allah, ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahli, maka tunggulah saat kehancuran. Jadi bila amanah ni kita kena bagi kepada orang yang tahu melaksanakannya. Ingatlah pesan dari peringatan Rasulullah kepada kita tentang beratnya amanah. Besarnya pahala orang yang menjaga dan melaksanakan amanah. Akibat mereka yang tidak amanah atau menyia-nyiakan amanah sama ada ketika di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Marilah kita laksanakan amanah yang dipikulkan ke atas kita. Janganlah kita khianati amanah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tunailah amanah kepada orang yang diberi kepercayaan kepadamu. Dan janganlah kamu mengkhianati seseorang yang pernah mengkhianati kamu. Ini dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini bermakna kita hendaklah menjaga dan melaksanakan segala amanah itu. Itu amanah kepada Allah, amanah kepada Rasul, amanah kepada pemimpin, amanah kepada ayah, suami, isteri, amanah sebagai guru dan ustazah, amanah sebagai ketua jabatan, pejabat, amanah sebagai ketua organisasi persatuan, amanah sebagai imam, bilal, ketua kampung, amanah sebagai pemimpin masyarakat, amanah sebagai anak, amanah sebagai pelajar, ketua pelajar, amanah sebagai muda-mudi Islam, sehinggalah kecil-kecil amanah sebagai tukang kebun, berternak, tukang sapu dan sebagainya. Janganlah kita sia-sia amanah ini. Nabi Muhammad SAW tak mempedulikan orang yang khianat ini. Ya, orang yang khianat pada kesepakatan yang telah dibangunkan atau terhadap amanah yang diberikan, maka akan menemui kemalangan dalam hidupnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dan Bahaki. Rasulullah bersabda, barang siapa berkhianat kepada teman kerja samanya dalam hal temannya telah mengamanahkan padanya dan meminta ia untuk menjaga sesuatu, maka aku itu lepas tangan dari orang yang khianat tersebut.
Maksud Nabi melepas tangan ini bahawa kelak di hari kiamat Nabi SAW tidak akan pedulikan orang berkhianat. Maka dari ketika itu anda menjalin kerjasama untuk satu bisnes. Jagalah kesepakatan yang telah dibangunkan dan jangan sekali-kali berkhianat. Sebab khianat itu akan menghancurkan hubungan dan membuat orang lain menjadi tidak percaya. Begitupun ketika anda diberi amanah berupa jabatan dalam pemerintahan, maka jangan sekali-sekali berkhianat dan melakukan korupsi. Orang berkhianat sejatinya tengah menutup pintu-pintu keberkahan dan rahmat Allah baginya. Sebab itu semakin dia sering berkhianat, maka semakin banyak orang yang tidak akan percaya kepadanya. Disebutkan oleh Abu Dawud dan Imam Hakim daripada Sahih Imam Hakim. Allah berfirman, aku yang ketiga dari dua orang yang menjalankan kerjasama. Selagi tidak berkhianat salah satu di antara mereka kepada temannya, maka apabila telah berkhianat seorang, maka keluar dari keduanya. Menambah Imam Razi dan datanglah syaitan. Okay. Sifat amanah adalah prasyarat dalam menilai keinginan seorang. Orang yang pecah amanah, tidak melaksanakan apa ditanggungjawabkan, serta menyeleweng adalah satu daripada tiga sifat orang munafik. Iaitu apabila dia amanah, dia khianat. Amanah adalah sifat yang terpuji yang mesti wujud dalam setiap manusia pada asalnya. Yang mesti diamalkan setiap saat di mana sahaja kita berada dalam menjalankan amanah di pejabat, apatah lagi mendapatkan hasil ataupun gaji dari apa yang dikerjakan. 4 perkara sekiranya kamu memilikinya, kamu tidak akan ditimpa balasan terhadap apa yang kamu tidak perbuat di dunia. Jaga amanah, bercakap benar, berakhlak baik dan mengawal makanan halal dan haram. Jadi menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menipu, maka bukanlah ia dari golongan kami. Kita harus ingat bahawa setiap orang akan disoal mengenai amanah dan tanggungjawab yang dipikulnya pada hari perhitungan nanti. Sebagaimana firman Allah dalam ayat 38 surah Al-Mudaththir, bahawa setiap anggota tubuh badan ditanggungjawabkan antara aktiviti yang dilakukan dan tak ada siapa yang dapat lari di hadapan Allah nanti. Okay. Allah telah menjanjikan balasan yang azab yang dahsyat bagi orang yang pecah amanah. Dan tak ada siapa yang dapat lari dari setiap kejahatan yang dilakukan sama ada di dunia ataupun di akhirat. Dalam surah Ali Imran ayat 161. Dan tiada patut bagi seorang Nabi itu disangkakan berkhianat, menggelapkan harta perampas perang. Sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan membawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Setiap seseorang akan disempurnakan dengan kesempurnaan balasan apa yang telah diusahakan, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pembalasan. Ini dia untuk orang yang khianat. Oleh itu sebagai pemegang amanah haruslah sentiasa mengingat diri sendiri dan diri orang lain tentang kepentingan menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan. Di sisi kanan dan kiri kita sentiasa ada malaikat yang sentiasa memerhati amalan kebajikan dan kejahatan kita tanpa leka sambil bukti amalan kita di hadapan Allah nanti. Di samping itu, Allah juga sentiasa memerhati kita setiap masa. Jadi pemimpin, dia kena menjaga kebajikan rakyat. Dia kena mengawal selia pendapatan negara. Untuk ketua keluarga, dia perlu mendidik anak dan isteri mengikut ajaran Islam dan memberi nafkah yang sepatutnya. Bagi anak, ia mentaati ibu dan ayah, menjaga nama baik keluarga. Bagi pekerja, dia menjalankan tugas yang diberikan, menjaga nama baik syarikat. Itu adalah amanah-amanah yang biasa ya kita dapati ya dalam kehidupan kita. Dan Rasulullah pernah menjelaskan mengenai amanah Allah kepada hamba-Nya dalam hadis ini. Tidaklah kaki seorang hamba bergeser dari tempat penantiannya pada hari kiamat hingga dia tanya 4 perkara. Tentang umurnya, apa ia habiskan, tentang badannya, untuk apa dia gunakan, tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan, serta tentang harta dari mana dapat dan untuk apa ia dibelanjakan. Ini daripada hadis Tirmizi. Saya ulang lagi sekali, ada beberapa perkara ini. Tentang umurnya, untuk apa ia dihabiskan, tentang badannya, untuk apa digunakan, tentang ilmunya, sejauh mana ia amalkan, serta tentang harta dari mana ia dapat dan untuk apa ia belanjakan.
selalunya ya, amanah ni ya, dilanggar ya. Salah satu puncanya ialah mencari kemuliaan. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Barang siapa menghadapi kemuliaan, man kana yuridul izzata, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan dia akan mengangkatnya. Adapun orang yang merancangkan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maksudnya adalah, wahai orang yang ingin kemuliaan, carilah kemuliaan itu dari yang memilikinya, iaitu Allah, dan pemilik itu adalah Allah. Hal itu tidak mungkin dicapai kecuali dengan ketaatan kepadanya. Yang ini diangkat kepada Allah, dihadap kepadanya, akan dipuji Allah pelakunya terhadap makhluk yang berada di sekelilingnya. Seperti membaca Al-Quran, ucapan tasbih, tasmih, tahlil, la ilaha illallah, dan semua ucapan yang baik lainnya. Amal baik, amal hati, lisan maupun anggota badan. Perkataan yang baik dan amal soleh itu dinaikkan oleh Allah Ta'ala untuk diterima dan diberikannya pahala. So akhirnya, just untuk ingatan kita, eloklah kita berpegang kepada fas ni, ya, fatanah, amanah, sidik dan amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pembentangan Prof sebentar tadi. Saya rasa satu pembentangan yang sangat baik, mengingatkan kita berkenaan dengan soal amanah, kan? Bukannya satu perkara yang kita boleh pandang ringan, kita boleh pandang enteng, ya. Satu amanah ni satu benda yang sangat berat, dan akhirnya nanti di akhirat nanti insya-Allah kan, Allah akan mempersoalkan, kan, setiap apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita, kan. Itu setiap benda tanggungjawab kita sebagai seorang anak, seorang ibu, seorang ayah, seorang guru, seorang anak murid, kan, seorang warga negara. Negara tu, kan, tanggungjawab pergi mengundi, tu akan dipersoalkan tu, kan. Kenapa tak pergi mengundi tu? Jadi itu semua akan dipersoalkan. Sebab itu adalah amanah kita. Kita semua ada amanah masing-masing. InsyaAllah sama-samalah kita menjaga amanah yang kita ada setia ada ni. Dan moga-moga bakal-bakal menteri-menteri yang akan dilantik tidak lama lagi, insyaAllah, moga-moga mereka dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin, dengan penuh amanah, supaya negara kita ni boleh menjadi satu negara yang lagi elok sebelum ini, insyaAllah. Baik, saya bukalah ruang sekarang ni. Saya buka ruang kepada semua hadir-hadirat. Alhamdulillah, kita kehadiran hari ini ramai. Ada 15 orang dalam Zoom hari malam ni. Alhamdulillah. Jadi saya buka ruang untuk ada nak bertanya soalan ke, ataupun nak memberi pandangan ke, nak berkongsi pandangan, silakan. Dan juga yang sedang menonton di live Facebook ataupun YouTube Wak TV, boleh ajukan soalan di ruangan komen tersebut, dan nanti insyaAllah nanti akan ada AJK Teknikal yang akan sampaikan soalan-soalan tersebut di dalam ruangan Zoom ni, insyaAllah. Baik, saya buka ruang kepada semua jika ada yang ingin bersuara. Adakah yang ingin bertanyakan soalan ke, ataupun nak memberi pandangan ke? Silakan, saya buka ruang.
kepada semua. Kita pun ada masa pun banyak juga untuk sementara sampai 10.30 insya-Allah. Hari ni Prof punya pembentangan sedikit pendek, memberi ruang masa kepada kita untuk bersuara. Silakan, saya buka ruang. Tak pendek sebenarnya. Memang sepatutnya masa kita mula pukul 9. Selalunya kita mula 9 suku. Tapi sebab saya pasal selalunya kalau slide-slide Prof selalunya 40 ke 50 slide. Yang kali ni 30 slide. 32 slide. Berat sangat topik dia. Itulah. Sebabnya kalau letak 50 nanti makin berat je ni cerita dia. Silakan saya buka ruang. Yang daripada live Facebook atau YouTube tak ada? Tak ada. Okay, baik. Daripada live tak ada. Okay, baik. Silakan ada siapa-siapa yang ingin bertanyakan soalan ataupun bersuara ke untuk memberi pandangan. Boleh kita sama-sama bincangkan pada malam ini. Soal amanah, soal tanggungjawab. Satu soal. Sebabnya ialah kita semua masing-masing ni pun di peringkat masing-masing kan. Di peringkat PKPM, di peringkat APIM, di peringkat wadah. Masing-masing ada tanggungjawabnya masing-masing. Tanggungjawabnya kepada jemaah tu kan. Bukan sekadar pimpinan saja yang ada tanggungjawabnya. Ahli jemaah itu sendiri pun ada tanggungjawabnya juga. Ada amanah juga yang perlu ditunaikan juga kan. Silakan, saya ada soalan ke? Ada ruangan chat. Ni ada soalan daripada Puan Sabasiah Husin. Assalamualaikum Prof. Apa yang perlu dibuat oleh individu yang tak mampu jalankan amanah yang diletak di bahunya? Seperti sebagai seorang ibu yang sangat vulnerable, banyak isu atau persoalan hidupnya sendiri pun tak dapat dilaksanakan dengan berkesan due to banyak keadaan yang tidak bagus dalam rumah tangganya. Boleh Prof, silakan. Masya Allah, ni soalan ni susah juga nak jawab ni. Tetapi satu perkara lah kita kena always remember ya, bahawa Allah berkata dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, dia tidak saya bagi mahrum, maksud dia bahawa Allah tidak akan memberikan kita satu beban yang kita tak sanggup. Jadi apa saja yang kita dapat ya, sama ada masalah ke kebaikan ke keburukan ke, always anggap ini adalah kurniaan Allah. Kurniaan Allah. Jadi apa yang berlaku yang sebenarnya ya, kita awal-awal tadi saya dah sebutkan ya, bahawa Allah kurniakan kita akal dan juga nafsu ya. Tetapi malangnya dalam sistem education kita ya, kita tidak diajar untuk macam mana nak guna akal, dan begitu juga ya, worst case ialah kita tidak diajar macam mana nak kawal nafsu. Jadi dan sebenarnya bila kita lihat sesuatu perkara itu, kita boleh tengok dari sudut akal ataupun dari sudut nafsu. Kalaulah benda itu susah ya, selalunya kita akan anggap maknanya kita melihat dari sudut nafsu. Dan untuk itu ya, kita kena belajar macam mana nak kawal nafsu kita. Dan nafsu yang bagus itu ialah nafsu yang redha
yang disebutkan sebagai, ada disebutkan juga dalam Al-Quran, iaitu satu nafsu yang menerima apa saja daripada Allah dan menganggapkan dia rela dengan apa yang Allah berikan, kerana satu perkara yang kita kena faham dengan jelas di dalam kita punya akal, kerana ini dibantu oleh akal kita, bahawa Allah takkan melakukan sesuatu keburukan kepada kita. Ini adalah satu konsep yang banyak kita tak diajar di sekolah-sekolah kita, iaitu bahawa apa saja yang Allah berikan kepada kita itu adalah terbaik, kerana dia adalah pencipta kita. Agak mustahil kalau kita nak tengokkan ini, kerana contoh yang diberikan agak unik seorang ibu. Jarang ataupun saya rasa mustahil seorang ibu akan merosakkan anak dia. Begitu juga kalau kita tengok dengan binatang yang simple saja. Kita tengok anak kucing. Anak kucing kat rumah saya kan banyak anak kucing. Ibu dia walau apa-apa, kadang-kadang kami terlupa nak bagi makanan, ibu dia akan bagi dia susu. Dan ibu dia kurus sampai sebuah kurus je. Kadang-kadang kami berjalan, kami tak bagi makan, tak tinggal makan. Tapi kami bagi bebas. Kami tak kunci dia. Tapi dia tak pergi ke mana-mana. Dia masih duduk kat rumah kami juga. Sampai dia kurus mak dia, orang kata, ibu dia tu. Tetapi just nak tunjukkan bahawa walaupun macam itu pun dia boleh hidup juga. Jadi inilah dia kelebihan-kelebihan yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi kita kena yakin. Untuk mencapai keyakinan itu yang sebenarnya, kita kena ajar diri kita untuk lakukan yang ini. Yang ini yang saya rasa masih lagi mempunyai, dalam sistem education kita ni dia tak ajar. Jadi rugilah kita. Jadi kita kena belajar sendiri. Jadi untuk belajar sendiri ni ada banyak buku lah yang kita boleh gunakan. Jadi apabila kita educate kita punya akal dan kita educate kita punya nafsu supaya kita boleh kawal. Adakah kita boleh buang nafsu kita ni supaya tak ada? Tak boleh. Kerana dua ni Allah bagi kat kita. Kerana Allah telah beri kepada kita. Cuma macam saya katakanlah, dalam saya punya talk yang lain, saya ada sebut bahawa ada 5 peringkat nafsu ni, bermula daripada bawah sampai ke atas sekali. So yang paling atas sekali itu adalah nafsu yang rela, yang rela kepada apa saja yang berlaku. Jadi kita kena sampai nafsu yang itu. Dan macam mana nak capai itu kena tengok dalam pembentangan saya yang lain lah. Kerana panjang dia punya cerita yang itu. So jangan risau. Apa saja yang Allah beri kepada kita itu memang kita sanggup. So kita anggapkan itu sebagai ujian bagi kita dan kita move on. Kerana sesuatu perkara yang kita terima itu kita always ingat. It is not the problem yang jadi problem. The issue ialah what is our reaction toward it. Dan as long as kita react dan menganggapkan ini adalah kurniaan daripada Allah, maka benda yang buruk akan menjadi baik. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Puan Sabasyah Husin atas soalannya dan juga Prof atas responnya. Baik, ada lagi yang ingin bertanyakan? Boleh jika ada halangan untuk buka mic, boleh typekan soalan di ruangan chat. Boleh, silakan. Ada respon daripada Puan Sabasyah. Terima kasih banyak Prof. Ramai wanita sekarang berjaya, maybe dalam education, kejaya dan lain-lain. Tapi bila mai dalam rumah tangga, tidak begitu bernasib baik. Kadang-kadang dah tua-tua, selepas bersara pun diceraikan suami dan lain-lain. Anak-anak terlibat dengan jenayah dan lain-lain. So kadang-kadang itulah tak ada diajar coping skills di sekolah, maka ramailah yang mengalami depression dan lain-lain kerana memikirkan tak berjaya jalankan amanah sebagai ibu dan lain-lain.
Prof ada Alhamdulillah. respon? Memang apa yang disebutkan ni memang berat lah. Kerana kita selalu sedar mengenai perkara ni dekat hujung-hujung kehidupan kita. Dan perlu kita ingatkan bahawa sekurang-kurangnya Allah mengingatkan kita sebelum kita mati. Jadi saya yang paling risau sekali dalam kehidupan ini ialah kita hanya sedar bila kita dah mati. Jadi tak boleh nak buat apa. Pintu taubat tu dia masih terbuka sampai sekarang. Selagi mengikut apa yang kita ketahui, selagi nyawa tak sampai ke kerongkong, maka selagi itulah pintu taubat itu terbuka. Jadi tak usah risaulah. Kadang-kadang memang Allah nak jadikan macam tu. Mungkin dalam pergaulan suami isteri ada kadang-kadang elok dia stay together. Tapi kadang-kadang elok juga dia dipisahkan. Kalau kita tengok dalam sirah Rasulullah pun kita dapati ada cerita di mana orang kata dia tak sekufu, tak sekufu. Jadi maknanya mereka tak dapat sesuai hidup bersama. Jadi mereka berpisah. Walaupun kita katakan talak itu adalah satu yang halal tetapi tak disukai. Tapi kadang-kadang memang itu pilihan yang ada. Memang itu pilihan yang ada. Dan kalaulah pemergian mereka dan apa saja yang berlaku, mungkin itu adalah sebaiknya. Dan ingatlah, macam saya katakan daripada awal tadi, apa saja yang berlaku pada kita, kita kena yakin bahawa itu adalah yang terbaik. Kalaulah bagi contoh yang selalu diberikan oleh ulama-ulama kita ialah contoh wanita yang paling senang nak bagi contoh. Lelaki susah sikit dalam hal ini. Wanita, iaitu seorang wanita katakan dia dipinang, anak muda katakan dipinang, kemudian tiba-tiba sebelum dia nak berkahwin tiba-tiba putus pinangan. Jadi kalau nak ikutkan psikologis moden ni, dia kata wah susahlah dia, macam mana lah last minute lah, beri barang semua dah beli dah, tiba-tiba dia cancel lah. Tetapi kalau kita tengok dari sudut lain, kita kan dapati bahawa elok juga dia putus kat situ. Nanti dia akan hidup dalam keadaan merana lah. Macam-macam masalah. Jadi Allah nak tolong dia. Maka Allah akan putuskan dia masa itu. Selamatkan dia. Jadi always ingat, apa saja yang berlaku itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Kita terima saja. Jadi apa orang kata senang, Prof kata senang apa semua ni. Tapi memang patutnya senang. Tetapi kita tak di-educatekan macam tu. Kita tak di-educatekan macam tu. Saya telah mengarang satu buku bertajuk apa nama buku? Rubrik alternatif. Dalam buku tu saya menceritakan sepatutnya macam mana kita educate terutama kanak-kanak. Dan untuk diri kita juga, mana yang dah tua pun kalau baca buku tu dia boleh tolong diri dia untuk educate diri dia sendiri supaya dia akan rasa bahawa setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah terbaik. Jadi once kita dah ada that pandangan ataupun di dalam kita punya hati, kita tak takut dah. Nampak dia macam tak elok, tetapi yang sebenarnya hanya Allah je yang tahu yang itu adalah terbaik untuk kita. Jadi kita kena trust Allah lah. Ini trust ni, ini dia topik kita hari ni. Itu amanah. Amanah tu, trust tu. So, tetapi itulah kita ni sekarang ni kebanyakannya macam ponggok rindukan bulan lah. Trust sudah tak ada. Dan yang menyedihkan kita ialah trust kita kepada Allah. Trust kita pada Allah tu tak ada. Jadi lain semua buka cakacir. Macam-macam masalah kita rasa. Jadi kalau siapa yang minat mengenai buku saya tu, kalau tu boleh message saja kepada saya dan saya boleh hantar. Saya bagi free kat semua orang. Kan? Saya rasa penting untuk semua orang, terutama ibu bapa baca buku tersebut. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk, saya ada buat berbentangan dalam salah satu daripada saya punya ini mengenai buku tersebut.
Tapi tak apalah. Apa kalau siapa yang minat, memang saya dah buat dia sebagai satu buku. Tajuk dia ialah rubrik alternatif, rubrik alternatif. Masih lagi tak ada dalam pasaran. Dia ada kat saya aja. Jadi kalau siapa yang berminat, sama ada boleh kontak saya ataupun kontak isteri saya pun boleh juga. Dan kami boleh hantar buku tersebut, insya-Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Siap boleh bagi buku nanti. Saya pun macam berminat dengan buku Prof. Okay, baik. Terima kasih Puan Sabasiah. Seterusnya ada lagi yang ingin bersuara, yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Pun kalau ingin type di ruangan chat pun boleh, tak ada masalah, silakan. Ada ke? Daripada live Facebook, YouTube tak ada Masih lagi tak ada Ya betul, masih lagi tiada. Okey, baik. Saya bagi sedikit ruang masa sikit lagi. Jika ada yang ingin bersuara, silakan. Jika tiada, kita boleh tangguhkan dululah. Adakah? Baik, tiada Okay, baik. Alhamdulillah. Jika tidak ada lagi sebarang persoalan ataupun komentar ataupun perkongsian pandangan ke mungkin, saya rasa kita sudah sampai ke hujung usrah kita. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, pada malam ini kita berjaya mengupas satu topik berkenaan dengan amanah, dan isu yang dibawa oleh Puan Sabasiah ni pun saya tertarik juga. Sebabnya saya rasa selain daripada daripada banyak amanah yang kita ada kan, ada beberapa amanah yang kita takkan boleh lepaskan secara dengan ada proses-proses pelepasan, melainkan nafas kita terputus lah kan. Selain daripada amanah sebagai seorang hamba Tuhan, jika kita ada anak, anak tu sampai ke bila-bila pun akan kita akan sentiasa, amanah tu akan sentiasa kekal sampailah kita habis nyawa kan. Kalau suami isteri itu mungkin ada proses perpisahan suami isterinya pun, itu pun selepas bercerai pun masih lagi ada amanah yang perlu ditunaikan kan, walaupun sudah bercerai tu kan. Tapi kalau bab anak ni sampai ke liang lahat lah kan. Hatta kalau kita sebagai seorang anak pun, kepada mak ayah tu masih lagi ada amanah yang perlu ditunaikan walaupun mak ayah kita sudah meninggal. Terima kasih Puan Sabasiah atas isu yang dibawa berkenaan dengan amanah ni. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung usrah. InsyaAllah jika ada salah dan silap daripada kami, iaitu Kluster Sains dan Pengunahan Mampuan Adwai Mu'abim, minta ampun, minta maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini di ruangan Zoom, dan juga yang sudah menonton di ruangan live Facebook ataupun YouTube WAP TV. Terima kasih kepada semua yang mendengar.
InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan seperti biasa setiap hari Ahad malam Isnin dengan tajuk yang insyaAllah katanya Prof minggu depan tajuk dah tak ada kaitan dengan politik dah Prof. Tajuknya sudah betul-betul sains ya, betul. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan. Jika tak ada apa-apa lagi, kita tangguh usrah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Saya minta undur diri dulu ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Terima kasih Bas. Okey, nanti saya hantar apa nama buku saya tu. Baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Tengok macam mana. Ya, InsyaAllah. Nanti saya boleh share dengan, especially my clients. Oh, silakan. Ya, Itu ya. memang tapi kalau dia nak buku tu dia kena contact saya pasal saya tak jual apa. lagi. Saya baca dulu, nanti saya share konten. Lepas tu kalau dia nak, dia boleh contact dengan Prof. Boleh. Alright, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Okey. Happy sungguh dapat buku. Itu dia hanya tanya. Okey, Rezeki memang ada. Assalamualaikum. Rezeki, Allah bagi rezeki. Okey, Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Prof. Saya minta undur diri dulu.